Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan sambung untuk 4 surah, okey, 4 surah, iaitu yang pertama surah Al-Kautsar, yang kedua surah Al-Kafirun, sambung lagi surah An-Nas, sambung lagi surah Al-Masad. Okey, jadi kita pergi surah yang pertama, iaitu surah Al-Kautsar, yang bermaksud nikmat yang banyak. Okey, merupakan surah yang ke-108 dan terdiri daripada 3 ayat makkiyah. Okey, jadi apa yang terkandung dalam surah ini sikit je kita ulaskan, iaitu tema utama surah ini tentang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas nabinya. Kurniaan Allah, okey, ke atas Nabi, dan ada juga menceritakan tentang 2 ibadah yang mulia, iaitu solat dan korban binatang ternakan. Jadi kita sebagai orang Islam, mana yang mampu, okey, buatlah ibadah korban, okey, dan terutamanya solat 5 waktu. Itu penting. Itu antara amalan yang paling mulia, okey, untuk kita sebagai manusia bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Okey, nikmat yang Allah bagi kepada kita banyak. Okey, tak semestinya nikmat sihat, nikmat apa, nikmat mata kita boleh tengok, nikmat mulut kita boleh cakap, itu juga nikmat-nikmat yang Allah bagi. Jadi macam mana kita nak orang kata nak berterima kasih, macam mana caranya? Sentiasa beribadah kepada Allah dengan itu yang penting, dengan hati yang ikhlas. Okey, bukan sebab terpaksa. Okey. Okey, seterusnya kita masuk surah yang kedua, iaitu surah Al-Kafirun, okey, yang bermaksud orang kafir. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 di dalam Al-Quran dan terdiri daripada 6 ayat makkiyah. Jadi sedikit yang dapat saya ulaskan dalam surah Al-Kafirun, tema utamanya ialah menjauhi diri dari kesyirikan, okey, iaitu pada sedikit yang keterangan dalam surah Al-Kafirun ni, pada zaman dahulu ada sebahagian kaum yang menyembah berhala dan masih tidak percaya dengan ajaran Islam. Jadi kita masa sekarang ni, janganlah kita melakukan perkara-perkara yang syirik. Okay, kita kena ingat agama kita, tiang agama kita satu, agama Islam, dan perkara yang paling utama yang perlu kita buat iaitu beribadah kepada Allah, solat. Okey, jangan melakukan perkara-perkara yang syirik. Jadi surah Al-Kafirun ni juga antara surah yang antara salah satu 3 surah yang Allah namakannya dengan nama kumpulan manusia. Contoh yang lain, surah Al-Munafiqun. Itu juga antara nama-nama antara kumpulan manusia yang Allah namakan. Okey, itu sedikit yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Okay, seterusnya kita pergi surah yang ketiga, iaitu surah An-Nas, iaitu pertolongan, merupakan surah yang ke-110 dan terdiri daripada 3 ayat madaniyah. Jadi tema utama surah ini merupakan petanda hampirnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surah ini ada diceritakan tentang pertolongan dan kemenangan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu itu kemenangan utama yang dapat diraih, iaitu manusia pada zaman itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Maksud berbondong-bondong tu secara beramai-ramai. Jadi itu antara kemenangan yang dapat diraih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kewafatannya. Tapi kemenangan tu datangnya daripada mana? Bermulanya datangnya daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara ringkasan yang ada dalam surah An-Nas. Okay, yang terakhir iaitu surah Al-Masad, iaitu sabut, merupakan surah yang ke-111 di dalam Al-Quran dan mempunyai 5 ayat makkiyah. Jadi apa yang terkandung dalam surah Al-Masad ni, tema utamanya ialah balasan terhadap musuh-musuh Islam, iaitu yang dapat kita tengok dalam surah Al-Masad ni diceritakan tentang Abu Lahab. Okay, siapa tak kenal Abu Lahab ni? Dia memang orang yang paling anti dengan agama Islam. Maka apa yang Abu Lahab buat pada waktu itu memang tidaklah berfaedah, dan Abu Lahab derita kerana
dikenakan dikenakan api neraka yang marak mendulang terhadapnya. Jadi dalam surah Al-Masad ni juga musuh Islam terdiri daripada kalangan kaum kerabat dan juga orang luar. Tak kisahlah kaum kerabat atau orang luar, tapi pada waktu itu memang ada antara mereka yang digelar sebagai musuh Islam. Okey, jadi itu sahaja yang dapat saya ringkaskan dalam empat surah ni. InsyaAllah kita akan jumpa untuk di masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.